Assalamualaikum Murianti Wu, Lukman Hakim, Syamsiah Yusuf. Apa khabar semua? Rahimah Abdul Rahman, Bonda Kelantan sihat ke? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebar-sebarkan, kita panggil kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan ruang komen tak ada masalah. Sebab dah beberapa hari ni live pakai handphone Ustazah, komen tak bergerak. Ni macam dah start balik dah ni. Komen tak bergerak, tak tahu pasal apa. Tengok lagi. Tengok polis tadi. Itulah dia. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca komen kat handphone satu lagi. Kalau buka handphone satu lagi di jalan, Opah Azna, Azizah Abu Tara, Ramlah Sahim, Rohana Jalaluddin, Daun Pandan Wangi. Kalau buka handphone satu lagi di jalan, Opah Azna, dengar dah suara, masya-Allah. Ramlah Sahim, Ensyah Kardiman, Masya Allah, Allahumma salli Nur Aziah Ibrahim, Akmal Hamid, Tuntat, Khaizatul Azni, Siti Nasurafiha, Maslina Yahya, Rohani Safi'i. Alhamdulillah, Urianti Wu kata line sangat okey. AV Dilani, apa khabar? Nurhani Zahamid, Suzana Amiruddin, Zawiyah Zakaria, polis wanita kita, Masya Allah, sedap rendang dan pulut tempoh hari. Kuih bakar dia sedap sungguh-sungguh ni, Masya Allah. Terus telan ayak liok, Masya Allah. Anis Rejab, Rohayah Abdullah, Azizah Ahmad, Salmah Yahya, Fatimah Umar, Alhamdulillah. Salimatun Anwar, Fatimah Umar je ada berapa orang Ustaz? Ustaz kata Fatimah Umar dekat sini tu Fatimah Umar Jemaah Umrah. Tati Yasin, Hani Raihani. Terima kasih Umi Badaria Rahman, I miss you. Marminah Ahmad, Sheila Kasim, Fikah Islahuddin. Berkhabar Mazni Ahmad, Hafsah Rohani, Zabidah Alang Ahmad. Opah Haznah ada kan? Dengar ni Ustaz cakap apa Opah? Rindu roti Opah Haznah. Rindu roti Opah Haznah. Sabar je lah. Sardin dengan kacang merah. Sardin dengan kacang merah sedap. Suzi Buang, Siti Salwah Muhammad Amin, Wan Romizah, Latifah Zaini, Roslina Johari, Maria Ati Aziz, Alhamdulillah. Amin. Urianti Wu, Sabariah Daud, Rahimah Umar, Julidah Amuh, Kamsiah Baba. Selamat pagi di Madinah, betul. Selamat petang di Malaysia. Masliza Bagiran, apa khabar? Nak tidur rumah Masliza Bagiran. Apa dia Ustaz? Nak kena teh. Rindu nak kena teh rumah Masliza Bagiran. Sabar je lah. Okey, saya pelik ni handphone ni dia buat hal. Dia tak boleh baca komen dekat handphone yang saya buat live ni. Saya kena buat dua handphone. Sebelah sini pun ada satu handphone lagi. Nak baca anda punya komen. Tengku Nur Azira ni Ustaz adalah adik kepada Tengku Daud kita. Masya Allah. Tadi kan Tengku Nur Azira, saya cakap dengan abangnya. Saya cakap, saya masuk kat Facebook. Ada Tengku Nur Azira komen. Terima kasih share gambar abang saya. Lepas tu dia kata, dia kata, lepas tu Kak Halidah cakap, maunya Ustazah ni abang yang paling naughty sekali. Ustaz kata, patutlah kami seronok ada orang macam tu. Ceria grup kami, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, Siti Nur Majid, Nurzilah Yunus, Masya Allah. Kak Masliza kata, Mai datang Johor Ustaz. InsyaAllah tak lama lagi. Tak lama lagi. Ustaz ada deal dengan orang Johor. Masya Allah. Wah. Hamidah Ismail, Maznah Muda, Masita Ismail, Mazni Ahmad, Yasmin Yaakob,
Mun Maisma Mahanum Abdul Muttalib. Patut mata tengok lain Ustazah. Betul. Yang kat handphone saya ni, saya kena pakai handphone saya sebab handphone saya yang roaming Maxis. Kalau saya live dekat handphone yang satu lagi. Tapi handphone yang saya buat live ni tak tahu kenapa komen tak berjalan. Okey Ustaz, bye-bye. Assalamualaikum. Begitulah kami kat sini. Saya baru masuk daripada masjid, bawa jemaah muslimat ziarah dalam. Ustaz, janganlah suka dengki. Tutup lampu pula. Tutup rapat-rapat. Beres deh. Saya masuk, dia keluar. Dia masuk, saya keluar. Gitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Asalkan Allah redha. Jadi hari ni pun jemaah masih lagi baru nak bermesra-mesra dengan Madinah. Maka Ustazah tak kacau mereka lah, bagi mereka rehat. Ada yang iktikaf kat masjid lepas kami bawa ziarah tadi. Raudah pun dah ada pertukaran. Sahabat-sahabat, Alhamdulillah grup kami ni semua dah isi iktamarna, tak ada masalah. Tapi pintu bertukar. Bukan lagi dekat pintu 25. Kena pergi pintu 37 untuk yang ada iktamarna. Boleh juga queue dekat pintu 32 untuk yang tak ada iktamarna. Kan kepelik. Jadi jawapannya tengoklah malam ni. Siapa yang Allah kata rezeki dapat masuk raudah. Tapi Alhamdulillah jemaah bila kita dah beri faham. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang terima je. Terima. Okay, jadi hari ni, pagi ni lepas ziarah tadi, saya minta Mak Suzunaizah cuba tolak Cikgu Rohani. Kak Yun Taslim cuba tolak seorang makcik yang uzur tajaan ASA kita untuk berdiri di pintu 37. Mana dah tahu kalau ada rezeki kan. Tapi saya cakap kat dia orang, tapi kalau tak ada rezeki pun Allah tahu usaha kita untuk sampai ke dalamnya. Masya Allah, sahabat-sahabat saling mendoakan. Okey, kat office tengah buat kerja tak dapat nak dengar Latahzan live, kata Azlina Aziz, Noriza Hassan, Norizan Amri, Salina Salihuddin, I miss you, Halimah Muhammad Ismail, Hanan Jannah, Asri Ismail, Mastura Madzin. Alhamdulillah, kita baca doa dulu sahabat-sahabat. Ni apa hal kat handphone saya nak pandang depan ni, tetap stuck kat situ. Ada nama Rahimah Abdul Rahman dengan Wurianti Wu sahaja. Handphone satu lagi ni barulah ada nama-nama lain berjalan laju komen-komen tu. Okey, tak pasti macam mana. Nanti tengok saya cuba kuliah pakai wife pula dah. Pakai wifi hotel. Kan wife. Tu yang ada cerita lawak tu kan. Nak pinjam wife orang sebelah. Bini dia mengamuk. Nak pinjam wife orang sebelah. Wifi. Gitu. Okey sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa tu? Julia Rahim. Yusniza Yaziz, tolong jawabkan Julia Rahim punya soalan tu. Apa maksud penyakit dia tu? Sebab apa sahabat-sahabat? Masya Allah jasanya Yusniza Yaziz. Saya yakin sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kami yang lain ni. Miss lah Kak Yasmin Yaakob. Tanya lagi tak miss ke? Macam tu. Miss. Miss sangat-sangat semua orang. Apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Cikgu Rohani yang OKU. Sayu hati kita sahabat bila bergotong royong keluarganya jemaah umrah mengangkat Cikgu Rohani. Tak mau diangkat tubuhnya sebab sakit saraf dia tu, rasa macam dia sakit kat perut tu. Tapi letakkan kain yang kuat dekat tubuh dia. Lepas tu orang angkat kain tu, bukan angkat dia. Allah, seksa sebenarnya sahabat. Tapi Allah tu maha baik. Allah tolong. Jadi saya tak pasti apa nama penyakit ditanyakan tadi. Sebenarnya melihat kepada mereka ni tak dia mustahil. Dan Cikgu Rohani sampai hari ni cakap macam mimpi. InsyaAllah Yus, dekat Madinah ni kita akan bawa Cikgu Rohani turun daripada kerusi roda, duduk di atas lantai. Sebab Cikgu Rohani suka duduk atas lantai lagi. Sebenarnya dia lebih selesa. Okay, jadi dekat Mekah tak ada peluang sebab
ialah ruang tawafnya besar, panjang kan sahabat-sahabat. Jadi di Madinah ni insya-Allah kita akan bawa Cikgu Rohani i'tikaf. Duduk di atas lantai Masjid An-Nabawi. Kalau Yusniza Yaziz boleh sujud di dalam Masjid An-Nabawi, mengapa tidak Cikgu Rohani? Kan insya-Allah doa-doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Duyufur Rahman lagi? Masya-Allah. Duduk kat sini ni mulut ni asyik sebut Duyufur Rahman, Duyufur Rahman. Masih mulut insya-Allah. Mudah-mudahan anda juga Amirul Zakur, lelaki-lelaki qawam je yang menonton ni. Masya-Allah, tabarakallah. InsyaAllah doa sokmo-sokmo Amirul Zakur. Kan Khaizatul Azni, Azina Ahmad. Ya, doakan Cikgu Rohani dah melepasi fasa Mekah. Sekarang memulakan fasa Madinah. Semoga direzekikan Allah apa sahaja yang baik-baik. Tapi beliau puas hatilah dekat Mekah tu sebab dapat menunaikan umrah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Baik. Sahabat-sahabat, join tak live yang Ustazah share? Perjalanan menuju cinta Sang Rabbi. Ustazah namakan grup ini, temanya begitu untuk 2 buah bas Jemaah Al-Fawaz Travel. Memang saya plan untuk bawa mu'allaf sebagai calon umrah tajaan kami. Bukan mu'allaf biasa-biasa. Mu'allaf yang kaya dengan ilmu. Mu'allaf yang sudah terlibat dengan kerja-kerja dakwah. Masya Allah sahabat, sharing yang begitu indah, yang menjentik hati, membuka mata hati kami, mengenali cinta Sang Rabbi daripada mereka. Mereka kongsikan di atas bas sampai semalam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Amin. Nur Azlina Musa, Allah beri kesembuhan daripada COVID. Amin. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Rifka Hosni, sahabat Muka Iyun dan Cik Ros sedang berusaha untuk cuba bawa Cik Ros ke Raudah. Tapi segalanya hasilnya milik Allah. Okay? Besar pahala Kak Iyun duduk kat sini. Banyak bantuannya, Alhamdulillah. Syakilah Hasan, Alaikumussalam. TJ Tengku Jamila. Apa lagi Ustazah nak cakap tadi? Bro Syafi'i dengan Najwa berkongsi. Ya Ustazah duduk semalam di bas 2, Ustaz Azwan di bas 1. Kemudian Bro Syafi'i bercakap di bas Ustazah sebelum RNR, sahabat-sahabat 2 jam setengah non-stop. Tapi kadang-kadang terganggu disebabkan tak ada line internet kan Ustazah dalam perjalanan. Itu pun banyak sangat bantu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan jemaah kami atas bas pun Masya Allah, majoritinya memang mengalirkan air mata. Termasuk petugas kami Ahlul Mekah yang follow daripada Mekah ke Madinah ni. Aduh Ustazah, saya memang menangis sungguh lah dengar dia kata kan. So bayangkan perjalanan semalam tu kami memang penuh daripada mula bas bergerak sampailah kami sampai dekat depan hotel ni. Subhanallah sahabat, itu pun tak habis lagi sharing tu. Selang-seli dengan Ustazah, selang-seli dengan Ustaz Azwan, Bro Syafi'i, dengan Sis Najwa kita. Masya Allah sahabat, semua dengan kisah kalau kita sudah jatuh cinta dengan Allah, dah yang selain daripada Allah ni kita dah tak peduli dah sahabat. Maksudnya merebut cinta Allah ni dah tak peduli dah kalau kehilangan cinta makhluk. Subhanallah, bila sudah mendapat cintanya Allah, macam dia cerita dia nak tinggalkan isterinya yang ada masalah kemurungan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, dia betul-betul bertawakal kepada Allah. Dan paling saya terkejut, sakitnya Masya Allah tiba-tiba sembuh sebab nak datang ke Baitullahil Haram punya semangat. Anda yang terlepas live semalam tu, tolong dengar sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong dengar. Sebab sharing yang macam ni daripada hati, daripada jiwa, daripada pengalaman seseorang,
kita mungkin tak dapat pada orang lain. Kalau orang lain menceritakan semula, rohnya tu tak sampai. So, sesuailah sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan kita punya tajuk hari ni. Ini pertemuan bab 280 daripada Malaysia, sambung ke Mekah, sambung ke Madinah, belum habis lagi bab 280. Hari ni kita nak baru nak baca bahagian I. I dalam kitab sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibu pada almarhum Amirul Zakur. Masya Allah, subhanallah, rupanya sahabat kita menggunakan nama Amirul Zakur adalah almarhum anak endanya. Saya minta maaf ibu, saya minta maaf. Saya tak tahu. Sebab itulah kadang-kadang kan macam saya Luqman Hakim dengan Nur Jannah dulu kan, saya ingatkan suami isteri. Amirul Zakur dia rupanya arwah dah. Ibunya guna Facebooknya. Masya Allah, semoga Masya Allah menggunakan. Yelah, kita tak tahu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah macam-macam caranya orang untuk menyimpan kenangan. Ustazah tak boleh nak kata pasal apa guna nama arwah anak tu, gunalah nama Facebook sendiri. Tak boleh, sebab bukan yang melibatkan hukum pun. Barang siapa yang menggunakan nama Facebook anak untuk dengan kuliah, maka jatuhlah haram. Tak ada. Benda yang Allah tak cakap, kau jangan pandai-pandai. Kan? Jadi mungkin ini salah satu cara untuk beliau mengenang ataupun melepaskan rindu ataupun memikirkan kok ada manfaat, kebaikan, boleh kongsikan pahalanya dengan anak anda. Okay? Niat saja yang baik-baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, Puan Mahani, Wan Abu, Ustazah umrah Februari ada tak? Saya jadi lemah sahabat-sahabat bila orang tanya macam ni. Sebab sebenarnya saya dah plan Ogos ni adalah umrah terakhir saya untuk tahun ni. Saya tak akan buat umrah lagi sampailah insya-Allah Januari atau Februari saya nak buat umrah. Tapi sepanjang saya di Mekah, di mana-mana, Ustazah tolonglah saya nak buat umrah bulan 12 dengan Ustazah. Sebab anak saya cuti sekolah, ada saya cikgu sebagainya kan. So pejabat minta Ustazah why not Ustazah buat sekali bila Ustazah tengok program bulan Disember kan cuti sekolah. Jadi macam tak banyak sangat program-program masjid. Sebab orang meraihkan balik kampung, bawa anak pergi holiday semua kan. Jadi Ustazah nampak okeylah, bolehlah Ustazah buat lead umrah bulan 12. Lagipun tarikh yang office pilih ni Yahya Ishak, Masya Allah, Ayu. Ustazah tak tahu nak cakap macam mana Ayu. Setiap kali Ustazah nampak Cikgu Rohani, setiap kali Ustazah terkenang Yusniza dan Pak Cik Azmi, Ustazah mesti lintaskan nama Ayu sekali. Moga-moga Allah jemput Ayu ke sini insya-Allah. Tak ada yang mustahil sahabat. Kemarin waktu kami tawaf wada' di Baitullahil Haram, seorang lelaki India tua sangat. OKU lah sahabat, tapi dia boleh berjalan tapi terkedek-kedek, kakinya pendek kan sahabat-sahabat. Memang kaki dia tu memang cacat. Ya Allah, struggle-nya dia nak tawaf. Saya menangis tengok seorang lelaki tua dipimpin oleh seorang lelaki muda, tak berapa muda jugalah. Tapi bila kami dah berada di pusingan keempat, dia duduk atas lantai dataran Kaabah ni. Mungkin dia dah tak larat sungguh. Last-last si lelaki muda, mungkin anaknya, kita fikir macam tu, dokong menghabiskan tawaf ni sahabat. Ya Allah, saya pimpin doa sedang tawaf dengan jemaah. Sebab tawaf wada' ni lain kan, tawaf berpisah dengan Baitullah. Lepas tu beria-ria menangis, bukan sebab tak tahu macam mana, rasa simpati sangat dengan lelaki India tu. Kan orang tua tu, ya Allah, terus terpacul di lidah Ustazah. Ya Allah, bagilah kekuatan kepada dia. Terus jemaah Ustazah kiri kanan ni, amin. Sebab automatically nampak sedih, kesian. Tapi maknanya orang macam tu pun ada hati untuk bertawaf di Baitullah. Ada hati. Jadi apatah lagi kita yang mampu, sahabat-sahabat. Saya yakin dan percaya semua anda mampu. Tapi mampunya anda tu bermula daripada mahu yang sesungguhnya. Saya yakin macam Yusniza dulu. Sampai Yusniza sebelum pergi, Ustazah tanya lagi, minta maaf Yus betul-betul ready ke nak pergi? Sebab bagi Ustazah sahabat, macam mana kita kalau nak ajak orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan sekali-kali fikir, oh kalau dia ni join, masyuk aku dapat untung sekian-sekian. No, anda takkan dapat menikmati rasa lazat itu. Okay, sahabat-sahabat kalau fikir, boleh je, you pergilah, lepas tu sampai sini biar.
Orang tu nak cuci buah pinggang dialisis ke, orang tu sakit ke apa, mu biar saja. Ustaz, ni macam mana nak pergi dialisis? Hampir sendirilah cari taksi. Hang yang kata boleh, mentang-mentang hang nak ambil jemaah, hang cakap macam gitu. Takut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Cikgu Rohani nak pergi bila kata 10 orang sekeluarga. Minda kita kata satukanlah hati-hati keluarganya. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Lepas tu semampunya cari lagi staff yang boleh uruskan, bantu dia seorang. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sesungguhnya bukan kerana keluarga, bukan kerana staf yang membantu, tapi kerana Allah tahu mereka ni betul-betul mahu. Kadang kita yang sihat ni kita sebut kat lisan je. Ustazah doakan saya nak pergi Mekah. Ustazah tolong Lepas tu perbuatan kita tak macam orang yang betul-betul mahu. Minta maaf ya sahabat-sahabat. Allah tengok sampai ke dalam dasar hati kita. Kan kita kata kita mahu ke Baitullahil Haram. Tapi berbelanja kita terlampau melulu ikut nafsu. Kan duit tabungan untuk pergi ke Baitullahil Haram kita gunakan untuk perkara-perkara yang tak bermanfaat. Saya juga bertemu dengan ramai fakir miskin yang menabung khas untuk datang ke Baitullah. Tapi mereka terpaksa membocorkan tabung mereka kerana untuk perkara-perkara yang sangat perlu. Bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk berseronok. Macam mana Ustazah nak sambung belajar, duit nak pergi umrah terpaksa lah saya gunakan. Ya Allah Tuhan, sayu dengar. Pak Cik minta maaf kalau Pak Cik nak pergi umrah dengan harga package yang saya iklankan ni. Agak-agaknya bila Pak Cik boleh pergi, tak tahu nak habaq lah Ustazah. Tak tahulah nak kata sampai mati kot tak dapat nak pergi. Maksudnya mustahil dalam hidup dia untuk kumpul duit sebanyak tu. So itulah orang-orang sahabat-sahabat yang kita taja. Bukan Ustazah saya punya duit, anda punya. Sebab tu saya merayu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kesungguhan kita ni kita buktikan. Kalau ada orang yang hantar messenger pada Ustazah, Ustazah saya nak calonkan sekian-sekian. Kenalah faham sungguh syarat utamanya orang yang tak pernah ke Baitullah. Tak pernah ke Baitullah. Jangan menipu sahabat-sahabat. Yang kedua, memang warga emas. Yang warga emas kami ni umur 50 tahun ke atas. Dalam usia 50 tahun ke atas, tak pernah lagi sampai ke Baitullahil Haram. Kemudian, mereka ini orang yang aktif mengimarahkan rumah Allah. Okay? Aktif. Dialah Bilal, dialah Siyak. Kalau dia bukan Bilal, Siyak, imam pun, bukan cleaner kat masjid pun, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, setiap waktu solat, hujan, ribut, majlis-majlis ilmu, gotong royong kat masjid surau, dia yang sentiasa ada. Masya Allah sahabat-sahabat, kan orang macam ni, dia menjadikan rumah Allah di tempat yang berhampiran dengannya itu sebagai satu tempat beriktikaf, tempat berme time dengan Allah. Mustahil Allah tak jemput untuk berme time dengan rumahnya. Baitullahil Haram. Tadi kami bawa jemaah berjalan sampai ke Kubatul Hadra. Ustazah kata Kubah inilah yang meyakinkan kita Nabi SAW jasadnya sangat dekat dengan kita. Masya Allah, kita nak jadi manusia macam mana lagi kalau kita tak tiru Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadi bersungguh-sungguh. Ni kadang niat, tapi kita macam penat dalam niat kita sendiri. Tukarlah, pergi Mekah bila dah pencen lah, bila dah tua lah. Ustazah Zai ni cakap macam ni sebab dia nak jual package umrah dia lah. Tengok tu orang yang tak pergi masjid pun boleh je pergi umrah. Sahabat-sahabat, level dia tak sama. Okay? Makam darjat keimanan tu tak sama. Yang pergi hanya kerana aku ada duit, pergilah. Bukan pergi kerana mahu. Bukan pergi kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah, aku nak upgrade diri aku sebagai orang Islam yang beriman. Bukan kerana sahabat-sahabat dirahmati Allah bila sampai ke sini dia betul-betul nak beribadah. Ada yang datang kat sini hanya semata-mata nak selfie-selfie, nak shopping-shopping ada. Duduk je kat bilik, tak nak pergi masjid. Sahabat-sahabat ada. Masya Allah, Allahu Akbar kan. Macam-macam manusia kita jumpa. Tapi bila Ustazah jumpa yang betul-betul mahu, Allah, kita tengok orang macam Cikgu Rohani tu pun penat. Sakit untuk sampai ke sini sahabat. Tapi mukanya senyum. Senyum. Subhanallah. Sampaikan Rosidah Ahmad, nurse yang duduk dekat Mekah, cuti 3 hari nak menyantuni mereka. Nak menyantuni Cikgu Rohani. Maksud Zunaizah Ahmad yang sentiasa suapkan makan Cikgu Rohani.
Sahabat maksud cakap apa kat Ustazah? Ustazah tak ada perkataan lain keluar dekat mulut Cikgu Rohani. Macam mimpi lah. Seronok sangat macam mimpi. Tak sangka nak dapat duduk sini. Dapat mai tang ni tak sangka lah. Masya Allah. Itu maknanya apa sahabat? Wajahnya bersih. Subhanallah. Zikirnya tak pernah berhenti. Saya cakap orang macam ni walaupun jasadnya mungkin umrahnya hanya sekali. Raudah mungkin tak dapat masuk mungkin sahabat. Ya Allah. Tapi hadiah daripada Allah tentang kemabrurannya. Masya Allah sahabat. Luar biasa. Saya malu dengan mereka, malu. Sebab kesungguhan kita ni. Sengih-sengih je dah. Macam tak ada rasa sangat dah kadang-kadang kan. Tapi mereka ni. Allahu Akbar. Kan saya banyak belajar daripada mereka. Subhanallah. Saya minta maaf sahabat-sahabat. Itulah tak boleh dia cerita pasal umrah Mekah Madinah ni. Dia mesti jadi melalut panjang. Lepas tu tak pernah puas bercerita tentangnya. Sebab setiap orang yang saya jumpa, sahabat-sahabat, pasti akan menjentik hati. Itu yang menyebabkan saya walaupun, yelah benda sekarang ni macam-macam ujian, undang-undang. Tengok macam Raudah. Dah bertukar pula ke pintu 37, 32. Beria-ria jemaah saya duk isi tamarna kan. Yang tak boleh 2-3 orang tak boleh nak isi sebab masalah email ke apa benda tak. Duk risah gelisah. Ustaz kata tak payah risah cik. InsyaAllah kalau Allah kata rezeki, tak payah isi tak marna pun dapat masuk. Ni semua pakat-pakat majoriti dah dapat isi untuk malam ni kan sahabat. Kita tak tahu lagi ujian. Belum tentu lagi confirm dapat masuk. Jangan confident sangat. Kemudian ada pula kelakarnya. Pintu untuk yang tak ada tamarna. Lah dah engkau buat apps tu. Apa guna kau buka pintu untuk yang tak ada pula? Tak fair and lovely lah sahabat. Tapi dah undang-undang negara dia. Jap bertukar. Ustazah pun nak cakap, okey, jom pergi umrah dengan saya. Bulan 12. InsyaAllah semua dapat masuk Raudah. Sebab pergi pintu 37 lebih senang. Contoh kan. Tiba-tiba bulan 12 tu lain pula jadinya. Kita nak kata macam mana lagi? Saya takkan berjanji benda yang belum pasti yang kita tak tahu. Masya Allah sahabat. Tapi itulah setiap ujian-ujian ini betul-betul mengukur keimanan kita. Menguji kesabaran kita dan kita boleh dapat melepasinya sahabat. Allah, luar biasa. Luar biasa sahabat. Umrah grup ini memang sangat banyak ujian. Tapi ukhuwah kami semakin melekat. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah luar biasa. Keredaan mereka, Masya Allah. Kak Yasmin kemain nak apa? Nak risau tapi kena sabar. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita terus. Pukul berapa dah sekarang? Saya tak tengok jam. Duk semangat sangat ni. Okey, tinggalkan sikap meniru, plagiat yang dipaksa. Kan? Dr. Aida Al-Qarni daripada pengalaman dan ilmunya tak bagi kita suka tiru-tiru orang ni. Tak bagi kita suka tiru orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli. Lupa. Pertama, syaratnya tadi, siapa yang nak recommend ni, 1000 lebih orang menonton, saya sangat alu-alukan sahabat. Pergi je Messenger Ustazah Muzayyana punya Facebook. Saya nak calonkan siapa. Kan? Siapa. Bagilah nama, nombor telefon dia, alamat penuh dia. Kan? Alamat penuh ni tujuannya contoh, Ustazah tengok alamat Johor. Alamat Kedah. Ustazah balik daripada Mekah ni, Ustazah terus ada program dekat Kedah. So kalau saya tengok, bang, ni alamat ni dekat tak dengan masjid saya nak pergi mengajar ni? Dekat. Jom kita halu pakcik tu suruh datang kat masjid. Tu je masa Ustazah ada. Kena interview, sesi interview tu sahabat-sahabat untuk Ustazah memastikan pakcik, ada orang recommend pakcik ni. Betul ke pakcik ni sekian-sekian, anak 18 orang yang tanggung pakcik seorang, contoh kan. Betul ya Ustazah? Lagu tu cukup makan, tak cukup kat perut kan. Macam-macam bila sembang sahabat. Kita duk tahan air mata ni, tak nak menangis depan depa. Masya Allah, tabarakallah. So 50 tahun ke atas, yang kita tengok logik akal kita lah. Tak payahlah pergi tengok akaun bank dia bagi berapa pula. Pergi bawa bantal rumah dia, banyak duit bawa bantal dia. Ustazah, kau dah kenapa? Kan? Kita kenal dia sebagai jiran. Kita kenal dia sebagai adik-beradik. Contoh, memang mustahil nak pergi dengan duit sendiri. Apa dia Kak Mas Liza? Kita memang sampai L Kak Mas Liza hari ni. Sekejap. Kak Mas Liza cakap. Semalam kita singkirkan kebiasaan H. Semalam H.
hari ni. Salah ke saya baca muka surat? 622, 623. Betul lah hari ni L. H, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lah buku ni pelik. Muka surat 622 semalam kita baca H. Singkirkan kebiasaan meniru yang berlebihan. Patutnya lepas H, I. Ini L pula ditulis. I, J, K tak ada. Terus L. Halal je lah kak. Masya Allah. Halal je lah. Okey, lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. H belum. Alah, Nita Saleh. Dia I sebenarnya. Yang pasti muka surat 623 sahabat. Semalam G. Oh, okey. Semalam G. Semalam G. Betul Kak Mas Liza. Pencatat nota juga kena betul. Hari ni muka surat 622 H. Singkirkan kebiasaan meniru yang berlebihan. Sebab lebih kurang dengan L ni tajuk dia. Plagiat. Lebih kurang lah Okey sahabat-sahabat. Okey, minta maaf. Okey, kita betulkan muka surat 622 bahagian H. Singkirkan. Maksu Zunaizah Ahmad sudah balik ke? Maksu. Kenapa Alhamdulillah banyak kali Maksu? Apa cerita? Maksu dah balik bilik ke? Allah, nak nangis. Semoga ada berita baik daripada Maksu. Nanti kita sembang ya Maksu. Masya Allah, macam mana dengan 2 wheelchair kita tadi? Subhanallah sahabat. Saya dalam pada hari Rabu ni saya ada live dengan Irma Hasmi sahabat. Besok sepatutnya saya ada live Masjid Mardiyah, tapi saya minta cuti kerananya besok waktu yang saya kena bawa jemaah ziarah. Bagi sahabat-sahabat yang tak tahu kenapa Ustazah pandang tempat lain, handphone Ustazah ni dia tak boleh baca komen. Yang Ustazah buat live ni tak tahu pasal apa. Handphone yang satu lagi ni pula tak boleh buat live. Kan? Tapi komen laju. Tu yang tak faham tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, siapa yang nak mencalonkan 50 tahun ke atas, tak pernah ke Baitullahil Haram sama sekali dan kita rasa macam never. Kerananya, sahabat-sahabat, dia memang tak ada duit langsung. Tak ada duit untuk sampai ke Baitullahil Haram. Kan? Dengan miskinnya. Lepas tu pastikanlah orang tu orang yang memang mempraktikkan agama, cintakan masjid dan surau. Begitulah. Okey, silakan. Kami akan senarai pendekkan. Mana tahu ada rezeki mereka insya-Allah. Bulan 9 ni bakal terbang dengan Ustaz Azwan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah hampir 20 orang calon tajaan umrah yang daripada RM RM1 anda sehari. Ya Allah, tolong jangan salah faham. RM1 sehari kita tu bukan untuk terbangkan kita ke Baitullah. Bukan. Untuk terbangkan orang lain ke Baitullah. Sahabat tahu tak, ada jemaah kami di sini nama dia Kak Nurliza. Orang Kedah, follower La Tahzan. Dia kata apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dia kata, Ustazah, saya nak cerita satu benda pada Ustazah. Cerita apa tu Kak? Saya masa mula-mula masuk menabung sehari RM1 dekat Ustazah tu, saya kerja lagi. Saya tak sangka saya dapat pi umrah, dapat hotel mewah macam ni Ustazah, dekat dengan masjid. Saya tak percaya Ustazah, sebab saya tahu pakej macam ni mahal. Jadi saya rasa mustahil. Tapi setiap bulan saya masukkan RM30 dalam akaun Darul Fawaz. Saya niatkan, ya Allah, dengan RM30 aku ni, aku bantu ya Allah orang lain untuk sampai ke Baitullahil Haram. Tolong ya Allah segerakan. Now dia belum pencen. Dulu cita-citanya dia nak menabung. Mungkin lepas pencen dia boleh pergi umrah. Now dia belum pencen sahabat. Duit tu Allah cukupkan. Allah cukupkan. Menangis dia cerita kat saya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk taja orang lain, maksudnya sahabat, saya nak kita faham konsep. Kita tolong orang, Allah pasti tolong kita. Saya teramat yakin sahabat, teramat yakin. Kita mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Kita tunaikan hajat orang, Allah pasti tunaikan hajat kita.
Saya dah buat ni daripada tahun 2015 dan terbukti sangat-sangat. Tapi kalau kita menabung sehari RM1, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lepas tu dia marah-marah pula. Saya ingatkan untuk taja saya. Siapa pula awak nak ditaja tu? Pergi masjid pun tak pernah. Nak kena lompang sungguh kan, sahabat-sahabat. Okay. Okay, sebelum bulat mata saya sopan sikit Ustazah kat Madinah ni. Okay. Okay, kita sopan balik. Pergi kepada bab H. Okay. Singkirkan kebiasaan meniru yang berlebihan. Ni siapa suka meniru? Sahabat, orang banyak jadi batu api pada Ustazah. Ustazah, ada ustaz tu kan dia tiru Ustazah. Sehari RM1, sehari RM1. Lah biar apilah dia nak tiru. Sahabat, biar apilah dia nak tiru. Ya Allah, saya pun tiru orang juga. Anda tahu siapa yang saya tiru? Saya tiru ustaz saya masa saya darjah 5. Dulu. Dia suruh kita orang kumpul duit 20 sen sehari. Macam saya 50 sen kan duit belanja. Dia suruh simpan 20 sen dekat dia macam main kutu. Lepas tu akhir tahun duit tu kumpul, sahabat boleh belikan hadiah cikgu yang nak bersara. Masya Allah, saya kata, duit ni kalau simpan hari-hari, walaupun sikit, kita dapat segedebuk banyak. Perasaan tu bestnya. Sebab tu jiwa yang macam ni dah ada dengan saya daripada sekolah rendah. Dan saya rasa mudah untuk saya manage benda ni sahabat dengan izinnya Allah. Bila saya buat konsep sehari RM1. Bukan tak ada orang tiru, ada. Tapi bila, Zai, macam mana kau boleh buat? Aku ni baru 3 bulan aku buat dah timbul cerita. Orang kata aku nak ni. Amanah ni sahabat bukan mudah. Kena telus, kena tunjuk ke mana aliran duit tu. Kena tunjuk. Bukan niat untuk menunjuk. Memang kena tunjuk. Dah lah orang, Ustazah, saya dah bank in dah RM30. Mana resit? Kau nak resit, aku memang tak boleh bagi lah. Bahagian akaun kami bukannya orang bergaji. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua sahabat-sahabat yang nak khidmat untuk agama Allah. Kan dia tahu, Ustazah, okey, kemasukan sekian-sekian. Macam mana nak tahu dia masuk duit? Masuk dalam grup WhatsApp yang kami invite anda tu lah. Masuk dalam tu, okey, saya dah bank in sekian. Bahagian akaun memang akan catat semua-semua. Lepas tu bulan 9 ni berapa orang yang akan diterbangkan, tergantung kepada duit yang ada. Kita tak nak simpan duit orang lama-lama sahabat. Orang bagi duit tu untuk dibelanjakan, tapi kena tengok pula lah package macam mana, bulan berapa, kesesuaian waktu yang macam mana. Sebab mereka ni semua orang pertama kali. Cukup tak kursus untuk mereka sebelum diterbangkan? Allah, ni kan. Percayalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, percayalah. Bila kita buat untuk orang lain, Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk kita. Buktinya 2-3 orang ni, grup saya ni, yang cakap, Ustazah, terima kasih Ustazah. Akak boleh bunuh rasa bakhil akak, kedekut akak dengan Ustazah wujudkan sehari RM1. Tiap-tiap hari tu Ustazah rasa macam, aku ni duk lebih-lebih belanja ni. Aku nak asing RM1 lah untuk infak ke jalan Allah. Buatlah. Tirulah. Tapi sahabat, orang tak boleh tiru semangat kita. Orang tak boleh tiru amanah kita. Orang tak boleh tiru jujur kita. Kalau nampak duit dah kelabu asap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, selama mana nak jujur, nak amanah? Sebab tu jangan buat kerja ni seorang-seorang. Kena jamaah. Saya tergelak pagi tadi masa saya iktikaf menunggu doha di Masjid An-Nabawi. Ada satu kisah lah sahabat-sahabat yang saya terbaca. Kadang-kadang ada grup-grup yang share cerita macam tu. Dia kata apa? Dia ajak orang untuk buat umrah DIY. Tak salah sahabat, sebab sekarang ni visa turis dah mudah. Silakan untuk buat umrah DIY ni, tak ada masalah. Cuma jangan dalam bahasa kita ni kita bercakap benda yang tak syok lah sebagai orang Islam. Contoh dia kata apa? Bukan apa, dia katakan umrah DIY ni lebih senang sebab kita tak payah tunggu-tunggu orang, masa kita sendiri. Okey, itu faham. Tapi tak perlu cakap di khalayak. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab Allah, saya kalau nak cakap ni mesti menangis. Bagi saya, umrah ni sahabat, kita buat secara jamaah berkumpulan. Masya Allah. Anda tengok grup yang sekarang ada ni. Bukan mak dia, tapi tolak pergi masjid hari-hari. Bukan adik-beradik dia, tapi tunggu. Wanita-wanita muda ramai ni bisik kat Ustazah. Ustazah minta maaf ya, tadi saya lambat. Saya selalu lambat kat bilik tu. Ustazah tahu kan ada makcik ni. Saya kalau ikutkan Ustazah, saya nak pergi sorang-sorang. Tapi saya terkenang, Ustazah selalu cakap dalam kuliah, mak saya dah meninggal. Kalau saya pimpin tangan makcik ni pergi masjid, Allah bagi saya pahala macam saya pimpin mak saya sendiri.
Kalau saya tunggu seorang kakak ni yang terlambat, yang ada masalah tengah cari barang, kalau saya tinggal dia mesti kecil hati. Kalau saya bawa adik-beradik saya buat perangai macam tu, mesti ada kakak saya tak seronok. Jadi saya minta maaf Ustazah, saya lambat. Saya nak utamakan orang. Biar saya tak dapat, tak apa. Masya Allah sahabat. Ini kesan ilmu. Subhanallah sahabat, kita nak berukhuwah. Barulah kita rasa hidup kita tenang, bahagia, sorang-sorang. Saya minta maaf lah, bukan sebab saya pemain industri travel, bukan. Anda nak buat umrah DIY memang senang sekarang, silakan. Tapi jangan ada rasa hidup seorang lagi senang. Kan kalau nak ni tunggu orang tu, tunggu orang ni. Anda tahu dalam grup kami sekarang ni ada golongan yang super kayangan. Saya terkejut sahabat, saya terkejut depa tak nak duduk suami isteri, memilih untuk duduk bilik berempat. Kena pula Allah jodohkan bilik berempat dengan makcik-makcik tua ni. Lepas tu kak minta maaf kenapa akak tak ada tadi kat lobi. Allah Ustazah, yang makcik tu baru nak keluar bilik, sakit perut pula, nak buang air, saya tunggu Allah. Dalam hati saya kata, ya Allah, kau boleh pergi package yang mahal ataupun kau pergi seorang-seorang DIY, kau tak payah tunggulah makcik-makcik menyusahkan kau ni. Tapi orang yang kaya raya macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, rendahkan diri dia untuk khidmat kepada tetamu Allah. Saya menangis, saya tak tahu nak kata macam mana dah. Subhanallah Tuhan, kan orang kalau menikmati indahnya ukhuwah dalam jamaah, kalau tidak Rasulullah tak tekan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jangan kata macam tu Hajah Norma, DIY kot, pentingkan diri sendiri. Tak, saya tak cakap macam tu. Anda sahabat-sahabat jangan salah faham. Ramai sahabat-sahabat saya sendiri pun ramai yang buat DIY, saya tak marah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuma tolong jangan sebut macam tu. Sebab orang yang follow kita tu nanti akan elok-elok dia seronok berukhuwah, tolong orang. Hidup ni asyik nak tolong orang je. Siapa nak tolong diri aku? Asyik nak jaga hati orang je. Siapa nak jaga hati aku? Hang lah sendiri jaga hati hang. Pasal apa nak suruh orang jaga hati hang pula? Kan sahabat? Jadi maknanya kita nak sebut subhanallah. Dalam kita buat umrah ni ada ibadah. Jelas dia ibadah. Tapi kalau kita tak bersihkan hati, dia tak jadi ibadah. Dalam umrah yang bergrup, Masya Allah sahabat, orang yang angkat Cikgu Rohani punya kain tu terjatuh, badan sendiri tersepit. Ya Allah, saya tak ada benda lain. Cuma syurgakan dia ya Allah, syurgakan dia ya Allah, syurgakan dia ya Allah. Itu je. Sebab dah mati akal dah. Dah tak tahu nak doa apa dah. Itulah sebab saya letak berumrah penuh ukhuwah hingga ke jannah. Kalau dalam umrah ni tak ada ukhuwah, nak buat sendirian berhad sahabat, kau pergi DIY. Senang minta maaf sebut. Kan? Jadi kalau kita memilih untuk duduk dalam grup, kita bukan nak harapkan pahala umrah tu sahaja, tapi pahala umrah yang berkeluarga. Anda pergilah dengan siapa pun, tolong wujudkan rasa nak bertolong bantu. Okay, sahabat-sahabat, saya tak nak anda salah faham. Ni nak suruh pergi dengan Ustazah lah. Di bumi Madinah saya cakap, kalau anda pergi dengan Ustazah, Allah uji Ustazah tak boleh nak teman anda pergi masjid, Ustazah tak sihat beberapa hari, pasti anda marah Ustazah kan? Semuanya izin Allah. Tapi persembahkan hati kita untuk mencari redanya Allah. Jangan pernah bergantung, kalau pergi dengan Ustazah mesti senang aku punya ibadah ni. Tak. Bukan Ustazah Zah yang mempermudahkan Allah. Tapi jangan bahasa kita ni menyebabkan orang lemau nak tolong orang, nak duduk dalam jamaah. Jangan. Bahasa macam tu sangat tak bagus. Okay, kita keluar ke masyarakat, tolong bercakap benda yang membugarkan perasaan orang untuk duduk dalam jamaah. Faham ya? Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Saya pernah mendengar penyair Umar alias Abu Rishah menyampaikan kasidahnya yang berjudul Ana fi Mekah. Aku di Mekah, yang awalnya berbunyi sebagai berikut. Dr. Aid Al-Qarni dia cerita, dia kagum dengan satu syair yang terkemuka ini pada satu ketika dululah. Kan semalam kita belajar Dr. Aid Al-Qarni ni daripada zaman sekolah memang pandai berqasidah, cipta syair kan. So dia terkesan dengan satu syair berbunyi, wahai pengantin padang pasir. Apa padang pasir itu? Mekah. Engkau di sepanjang masa masih tetap menjadi sumber rujukan bagi kebenaran. So, Dr. Aid Al-Qarni nak cerita masa dia baca tulisan orang ni, dia macam, wow, macam gitulah kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, wow, macam tu. Tapi sahabat-sahabat, bila dia terpesona dengan syair tersebut, saya terpesona dengan
penyampaiannya yang baik, pemaparannya yang begitu memukau, dan iramanya yang begitu indah. Saya terus dapat menghafal qasidahnya dan cara penyampaiannya. Lalu saya menyusun sebuah qasidah sendiri dan saya bacakan semasa perayaan sekolah tempat saya belajar. Dalam penyampaian itu, saya bukanlah Abu Risyah sehingga penyampaian saya terasa berat, membosankan, lagi dingin. Sesudah itu, saya tidak mahu lagi berplagiat dan saya sampaikan qasidah gubahan sendiri dengan cara persembahan sendiri. Sahabat, macam ni je contoh. Ustazah tulis buku untuk tetamu jemaah umrah yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia tulis tu? Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Pukul berapa dah sekarang Malaysia? Telekong putih kan, memang macam payah sikit saya nak baca. Apa dia tulis tu? Umrah DIY. Sahabat-sahabat, ada yang salah faham ke? Saya bukan kata umrah DIY tu tak boleh, tak bagus, tak. Kat sini pun saya jumpa ramai orang buat umrah DIY. Oh, hampa ni janganlah salah faham pula. Saya cakap cara lain. Itulah dia kadang-kadang. Apa yang tak faham, tanya. Kalau Ustazah terbaca, Ustazah boleh tolong jawabkan insya-Allah. Okey, jangan salah faham. Sebab sekarang memang dah boleh datang sendirian Berhad. Sebab kita ada visa turis. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan okey, terima kasih. 3.45 petang, maknanya di sini dah 10.45 pagi. Okey, saya kena stop pukul 11 pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi nak cakap? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab masing-masing duk 3.45 petang, 3.45 petang. Okey. Apa nak cakap tadi, lupa dah. Okey, kita masuk terus. Qasidah ni. Saya tulis buku Teman Tetamu Allah. Dulunya saya tak jual. Memang untuk jemaah yang berdaftar umrah dengan Ustazah saja. Sebab apa sahabat? Sebab bila Ustazah ulas buku tu dengan jemaah umrah dalam kursus umrah, di atas bas macam semalam kan Ustazah bacakan daripada Mekah bergerak ke Madinah. Lepas doa kenderaan bergerak tu, Ustazah baca muhasabah umrah dalam buku tu. Sahabat, baca berpuluh-puluh kali pun zub dia tu ada. Sebab kita yang tulis, kita yang menyampaikan sahabat. Okay, jadi saya jumpa banyak tulisan yang jauh lebih hebat daripada apa yang Ustazah tulis. Sudah pasti ada ramai para alim ulama kita. Saya cuba nak meniru, nak pindahkan kepada murid-murid saya, kepada jemaah saya, sahabat-sahabat. Tapi saya tak dapat roh tu. Sebab tu saya selalu cakap, saya bukan orang alim. Saya bukan orang alim. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita tahu sesuatu, sampaikan dengan cara kita. Kalau kita cuba meniru-niru orang lain, itu dah tak jadi kamu dah. Sebab tu kalau kita faham lirik kun anta, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan terangguk-angguk. Betul dah ni. Betul dah ni. Jadilah diri anda. Kitab ini sahabat, Masya Allah, akan menjadikan kita seorang ibu yang Raha Rauf. Dia pergi sendiri tanpa package. Dia pergi sendiri. Apa lagi anda nak tanya? Tanpa mendaftar dengan mana-mana travel. Dia boleh key in sahaja visa. Menggunakan hujung jari. Bayar gitulah. Hotel boleh beli dekat Agoda. Okay, tapi itulah saya nak bercerita pula. Nanti kan ada pula yang ala Ustazah ni kelentong je. Dia nak suruh pergi dengan package dia lah tu. Tak. Masya Allah, susah nak cakap. Saya nak cerita pengalaman sepanjang kami berada di sini, khususnya umrah akhir Ramadan. Berapa ramai yang ada masalah bila akhir Ramadan tu orang berebut hotel. Ada satu keadaan tu sahabat, jemaah saya balik-balik, Ustazah ni ada cerita menarik ni. Cerita apa kata kan? Tadi saya duduk sebelah orang buat umrah DIY Ustazah. Dia datang, dia dijanjikan dia booking Hotel Safwa, hotel yang saya duduk tu, hotel paling dekat. Saya kata, orang travel besar pun nak pilih Hotel Safwa ni kalau akhir Ramadan. Uish, pikiak 88 kali kot harga dia sahabat. Tapi dia buat DIY, dia boleh booking online Hotel Safwa dengan confidentnya. Lepas tu sahabat-sahabat tahu apa yang berlaku. Dia pergi dekat kaunter, dia tunjuklah booking dia tu. Dia memang confident dia boleh masuk bilik. 8 orang dia orang datang, 8 orang. Heret bag merempat kat mana-mana.
Bookingnya tu terbatal. Dia kata dah hantar email macam-macam lah. Tak tahulah macam mana cara scam, penipuan. Kesian orang yang kena macam ni, sahabat. Sebab tu saya cukup takut. Jadi bayangkan, akhir Ramadan, sahabat, bukan kata Hotel Safwa. Berapa ribu, puluh ribu pun orang bayar. Hotel-hotel peti ais. Orang yang biasa buat umrah, dia tahulah hotel peti ais ni macam mana. Memang dhaif jiddan lah hotel peti ais ni. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Paling murah kalau ikutkan kita boleh duduk 80 rial satu malam ada. Tapi kalau akhir Ramadan, dia sendiri boleh jadi sampai 250 ke 300 rial. Itu pun full. Jadi mereka ni, Ustazah kesian Ustazah, dia nak masuk masjid, nak heret beg bagasi dia, nak masuk masjid. Dah berapa daripada naik kapal terbang tak rehat lagi ni. Lalas dia nak bawa barang kat masjid, kena halang pula dengan polis. Lepas tu akhirnya kat mana dia orang tu tak tahu Ustazah, tak tahu jadi macam mana, kesian. Saya ni kalau nak ikutkan sahabat, kalau dengar macam tu, mai duduk bilik saya lah. Tapi ada Ustaz Azwan kot. Kan sahabat-sahabat. Kesian, kenapa jadi macam tu? Dia dah booking online. Sebab tak ada siapa yang menguruskan dekat sini. Bukan mudah-mudah sahabat, kan? Bukan mudah-mudah. Itu benda yang saya tak nak jadi berlaku, ramai yang berjaya. Tapi kalau kita tak ada siapa yang leader, yang biasa dah berbelah-belah sekali, memang dah biasa datang. Kesian. Yang kena tu adalah kaum kerabat kita lah, orang Malaysia. Saudara se-Islam kita. Kita boleh nak cakap, sampai hati Pak Arab tu buat macam tu. Kita tak tahu cerita di sebalik. Mungkin dia masa tu buat promosi, tarikh sekian-sekian, lepas tu dia tak follow up ke sebagainya. Saya nak kata Pak Arab ni menipu pun saya tak tahu cerita. Hujung saya kata mesti ada sebab ni. Betul ke saya ingatkan orang tu kelentong. Mereka duk pergi masjid masa tu 4-5 orang. Betul Ustazah, nangis-nangis dia cerita dekat kita orang. Dia kata serik sangat. Saya kata saya tak nak jadi macam tu kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat rahmat Allah. Kalau anda nak buat sendirian berhad pergi dengan keluarga, semoga Allah permudahkan, study sungguh-sungguh. Tapi dalam bercerita tu jangan menakut-nakutkan orang. Jangan menakut-nakutkan orang. Kalau pergi dengan grup nanti kau nak nak singgah berak pun tak boleh. Ikut je kepala dia R&R kat mana. Allah, macam-macam lah. Kita dalam pada nak naik, jangan mendaki menggunakan tangga air mata orang lain. Faham Meniaga is meniaga. Jangan pergi dengan tu. Yang tu tak bagus. Ustazah tak cakap macam tu. Ustazah cakap sebab tadi siapa yang kata Kak Yun Taslim. Masya Allah, macam mana Kak Yun? Allah, saya tak sabar nak jumpa dua jemaah saya ni. Tadi Maksud mungkin dah jawab. Kak Yun macam mana? Ya Allah sahabat, saya sayang semua jemaah saya kerana Allah. Mana yang OKU, mana yang tak mampu. Saya tak apa kalau saya tak dapat masuk Raudah. Ni jujur saya cakap, saya tak apa. Saya nak jemaah saya sebab semua dah dapat isi tamarna. Lagi yang OKU ni, Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab kedatangan kami kali ini dengan macam-macam ujian, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi nak buat macam mana study betul-betul pun jangan. Betul Kamaliah Tok Wan, betul. Kesian. Saya kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Tak tahulah sebab orang datang sini nak beribadah. Kenapalah kan sampai ada yang tipu, menipu macam tu. Kesian. Ya Allah Kak Yun. Masya Allah, dengan Mak Suzunaizah ke? Masya Allah. Maknanya Cik Ros, Kak Yun, Mak Suzunaizah dengan Cikgu Rohani dah masuk dalam Raudah tadi. Ni jemaah umrah saya ni sahabat. Saya tunggu je mereka sebab mereka grup kali ni dia orang tak beli SIM card sebab hotel kedua-dua Madinah dan Mekah sangat cantik wifi. So bila kat masjid tu mereka fokus ibadah. Saya tahu tadi macam manalah Maksud dengan Kak Yun ni. Masya Allah, 2 kali kena. Masya Allah. Okey, tak apa, nanti kita jumpa. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah Tuhan. Ya Allah Tuhan, berkatilah seluruh para tetamumu. Ya Allah, yang berada di Madinah, yang berada di Makkah, yang berada di Malaysia, yang kau jemputlah Ya Allah. Sebab rasa ini Tuhan sangat-sangat indah. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Siti Mariam Haji Zakaria, saya bahagia sangat sebab mereka itu adalah jemaah saya yang uzur sangat. Yang sangat perlu Ya Allah Tuhan. Kan saya dah cakap dekat dia orang tadi, tolong saya bagi saya ke lapangan izin untuk saya minta Maksud dengan Kak Yun tolak 2 orang OKU kita ni dulu. Kita doakan, kita tawakal tu Allah. Kalau diorang tak dapat masuk pun Allah tahu mereka dah berusaha. Ingat selalu Ustazah cakap Allah pandang usaha kita, bukan Allah pandang hasilnya, sebab hasil tu milik Allah.
Just pergi. Tahu Kak Yun penat, Mak Su penat, beratur panjang lama sahabat. Tapi asalkan dapat masuk, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan saya sebut kepada jemaah saya yang lain, kalau anda tak dapat masuk pun anda bukan hina. Bukan membatalkan umrah anda. Cukuplah kita bersihkan hati, lapangkan dada, sahabat-sahabat saling menyokong. Ni Ustazah tak masuk lagi. Tapi Ustazah cukup bahagia bila orang lain dapat masuk. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Okey, dah terus berhenti pula pelajaran latazan. Excited sangat ni mak ni. Dapat tengok anak yang paling lemah pada zahir kita, tapi Allah pilih dapat masuk ke raudah terlebih dahulu. Allahu Akbar. Okey, saya terpesona dengan penyampaiannya yang baik. Jadi sahabat-sahabat tak boleh Ustazah baca buku teman tetamu Allah tu dengan roh. Sebab Ustazah yang tulis. Kalau anda baca buku Ustazah Angan-Angan ke Firdausi, anda yang bijak pandai akan kata, lah setakat buku macam ni aku pun boleh tulis. Serius, itu adalah rasa hati Ustazah. Jadi sahabat-sahabat rahmati Allah, saya bukan orang alim, bukan pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu nak menulis bab tu. Tapi saya rugi rasa hati ni, kalau boleh mengundang kebaikan, kenapa saya tak share melalui tulisan? Saya akan mati, tapi tulisan selagi dibaca tak akan mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah sebab sekarang sahabat-sahabat doakan, saya tengah push Yusni Zayaziz untuk mudah-mudahan doa pakat doa, sahabat-sahabat Latazan boleh baca buku mengesot di dunia, berlari di syurga Allah. Tolong sahabat-sahabat, tolong doakan. Saya akan struggle habis-habisan untuk jadikan buku ini di launching. Launching terus pada pertemuan Latazan nanti, khatam kitab insya-Allah. Sebab tu saya tangguh ni, ada macam-macam perancangan untuk sekali sahabat-sahabat Latazan bertemu seantero mana-mana pun, untuk kita berkongsi sama bahawa Latazan ini sebuah keluarga besar, sahabat-sahabat untuk saling menyokong, saling mendoakan, saling memberi kekuatan, saling berpimpin tangan untuk masuk ke syurga Allah. Walaupun itu kan cakap ni pun belum tentu lagi syurga, tapi kita sama-sama bertolong bantu ke arah itu insya-Allah. Baik. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang imam. Dr. Aid Al-Qarni nak cerita ni, dia buat satu syair, tapi dia nak tiru cara penyair terkenal ketika itu dalam menyampaikan. Sahabat, setiap orang, subhanallah, dapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap orang apa tu, Nur Semah Hafizin, apa-apa Ustazah berkuliah air mata, apa tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan cuba. Contoh kalau Ustazah selalu cakap kan, Ustazah cakap dengan jemaah Ustazah, cakap kalau dia orang datang, Ustazah saya suka dengan ceramah Ustazah sekian-sekian. Alah Kak ni saya duk melawak je, saya tak reti nak ceramah. Saya bukan penceramah. Penceramah lah, tapi saya tak reti lah nak skema-skema. Tak reti. Tak apa Ustazah, biar je macam tu. Sebab kalau saya cuba menjadi orang lain, tak jadi sahabat. Tak jadi. Anda jangan paksa saya untuk jadi orang lain. Sebab saya faham apa yang Dr. Aid Al-Qarni cakap. Nak jadi yang the best, macam orang tu, baiknya kita boleh tiru. Tapi kau boleh ke mengubah diri kau yang Allah bagi bakat tertentu? Tak mungkin, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah siapkan kita. Kita boleh train diri kita, tapi nak datang daripada hati tu cukup payah. Okay? Hal yang sama pernah dialami oleh seorang imam masjid yang saya solat di belakangnya di kota Jeddah semasa solat Isyak. Imam tersebut cuba meniru seorang qari yang terkenal dalam bacaannya, tetapi amat jauh perbezaannya. Masya Allah. Suaranya tidak seperti suara qari yang terkenal itu, dan irama suaranya tidak pula seperti irama suaranya. Akhirnya persendian imam ini bergetar, suaranya berat dan nafasnya terputus-putus. Sehingga aku solat di belakangnya merasa kasihan dengan keadaannya yang dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dikerjakannya. Sesudah itu, saya merasa yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta telah menjadikan bagi tiap-tiap manusia kemampuan, bakat dan sifat-sifatnya masing-masing yang tidak sama dengan yang ada pada lainnya. Masya Allah. Dia dah baca tajwidnya betul, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah sedap. Quran ni kalau tajwid betul, insya Allah sedap. Tak payah sibuk, Ustazah macam mana saya nak bertaranum macam tu, macam ni. Kenapa suara Ustazah sedap, Ustazah belajar bertaranum dengan siapa? Tak ada
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, betulkan tajwid, pasti sedap. Sebab itu yang Allah nak, warattilil Qur'ana tartila. Kenapa kita nak ubah suara kita? Okey, sejak seminggu duduk di Masjidil Haram, balik rumah saya nak Bismillahirrahmanirrahim. Sengau macam orang Arab baca. Kau dah kenapa? Depa tu baca macam tu, hidung depa panjang ke depan. Mu hidung kemek ni nak sengaukan pasal apa? Yang penting betulkan tajwid sudah. Kan? Ni mengaji dekat India, lain pula cari India pula dibacanya. Jadilah dirimu. Masya Allah sahabat. Sebab tu bahagia kita cipta. Rumah tangga kita kot. Anak-anak kita kot. Kenapa kita, okey, mulai hari ni mama nak jadi mama yang baru. Kenapa mama nak jadi mama yang baru? Mama nak jadi macam mama orang sebelah. Anak-anaknya semua berjaya. Sebab mamanya, kan? Anak pun lemau aku tengok mak aku ni, kan? Dah macam mana pula dah perangai. Lagi anak tak respect sahabat. Kan? Jadi, betul, Masya Allah. Semoga, amin, amin, Yusniza Yaziz. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita tutup dengan beberapa ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan aluran dan jalan yang terang. Setiap umat, bahkan setiap diri kamu ada, perhatikan, ada keistimewaan sahabat. Saya sedih lah, semalam saya terbaca dalam Facebooknya Ustazah Suryani. Katanya ada seorang ibu muda umur 30 tahun, panjat bangunan, terjun, bunuh diri, tinggalkan anak, suami. Kita tak tahu cerita di sebalik kenapa jadi macam tu sahabat. Ya Allah, bila dengar sharing daripada Bro Syafi'i, dia kata apa, tolonglah wahai suami-suami. Isteri kita ni kadang-kadang, saya duk tergelak jahat kan Ustazah. Dia tengah ceramah, Ustazah gelak dengan Kak Yanti Yusof. Kami penat pegang handphone untuk buat live tu sahabat dalam bas. Tukar-tukar jap tangan Kak Yanti, jap tangan Ustazah. Sebab tempat Ustazah Bro Syafi'i dah duduk. So, 2 jam setengah dia bercakap tu. Masya Allah, halusnya perasaan itu. Dia kata bila dia dapat tahu isterinya ada penyakit OCD. Pelik kan kalau kita dengar. Macam ibarat ni sakit mental lah sebenarnya sahabat. Orang cakap macam tu. Sebenarnya memang kena pula jumpa seorang doktor India. Doktor tu kata memang tak ada ubat penyakit ni. Lagilah bini dia ni jenis yang Masya Allah Tuhan. Jadi kalau seorang suami tak memahami, kenapa Allah hantarkan dia menjadi suami kepada wanita itu? Masya Allah, cara dia menyantuni isteri. Dan akhirnya dia punya anxiety, rasa takut nak ditinggalkan ke Baitullah. Sehingga hari ini isterinya masih elok, bahagia, buat video call hari-hari, nampak sihat. Sebab saya nak pergi umrah Ustazah. Saya serahkan isteri saya kepada Allah. Allah yang jaga saya, Allah yang jaga isteri saya. Saya tak boleh bangkit ni sahabat. Ya, dekat ujung sana. Allahumma salli ala Muhammad. Betapa pentingnya peranan orang sekeliling. Betapa pentingnya peranan orang sekeliling sahabat. Ya Allah, banyaklah kita memberi. Allah yang akan memberi kepada kita. Allah yang akan memberi ganjaran dan balasan. Allah tak pernah tersilap sahabat-sahabat. Tiada jalan lain bagi anda jika hendak mencipta sastra yang berkesan selain memakai cara pembawaan anda sendiri yang ada dalam bakat anda. Yusniza Yaziz sayang. Dia duk PM tepi Ustazah. Ustazah, Yus takut lah Ustazah. Yus tak reti lah. Yus tak tahulah. Nak kena bulat mata Yus. Yang Yus tulis hari-hari itulah tulisan. Tapi betul ke kalau ikut bahasa buku Ustazah, Yus tulis ni betul ke? Tak kira lah, kita bukan nak pergi jual kat universiti. Kan? Kalau kena cara kita menulis dari hati, orang universiti mai turun baca buku kita. Sebab sharing kita tu hanya untuk keredaan ilahi sahabat. Percayalah. Okay? Kalau terlibat hukum dan sebagainya, jangan mudah-mudah kalau tak buat rujukan. Ini just sharing. Kalau macam Yusniza nak cerita daripada lahir, Allah uji dia macam tu. Macam Cikgu Rohani bukan sejak lahir. Macam kita punya sahabat Ayu bukan sejak lahir tak ada kaki. Cerita-cerita ni akan menguatkan semangat kita. Kalau dengan cerita kita, penulisan kita ni boleh membangkitkan semangat orang lain, anda sedar tak itu pahala yang sangat besar? Walaupun selepas kematian kita ada orang baca buku yang dah di-reprint beberapa kali,
Itu pahala yang akan mengalir ke alam kubur. Ustazah tak ada nawai itu lain. Bila Ustazah mengajak kebaikan, itu je. Apa lagi aku nak buat, ya Allah? Aku tak ada anak-anak soleh nak mendoakan aku. So kalau aku buat benda ni ada orang tiru, ya Allah, mudah-mudahan mati aku nanti adalah saham-saham akhirat yang masuk ke dalam barzah aku. Itu je niat kita, sahabat. Dan rupa-rupanya bila kita faham tekad satu jelas matlamat kita, Allah datangkan rezeki yang luar jangka. Kita tak tahu, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Surah Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Semua kita ada cara kita. So kat sini ada kadang-kadang ada jemaah travel lain kan. Oh, Al-Fawaz dia macam ni. Kenapa ya? Jawapannya sebab memang saya nak buat lah. Memang saya nak buat. Sebab kita nak tiru orang pun, sahabat, belum tentu lagi roh saya boleh masuk dengan cara begitu. Saya buat cara saya. Saya buat cara saya. Moga-moga Allah redha saja, Masya Allah. Janganlah sekali-kali anda meniru suara orang lain, cara bicaranya atau cara jalan dan cara duduknya. Ini pesan dekat anak-anak dara kita. Anak-anak dara kita dah biasa kat rumah cakap, ya ibu, kakak boleh tolong apa? Macam tu kan. Tiba dia tengok kawan dia yang banyak boyfriend tu, ramai peminat. Kan gedik-gedik. Dia tu ramai boyfriend agaknya sebab kalau depan orang lelaki suka menggeletik-geletik macam tu kot. Aku pun nak ubah lah. Ya Allah Tuhan. Sebenarnya wahai anak-anak dara yang masih muda, anda akan didatangi oleh orang lelaki yang baik insya-Allah bila mana anda menyombong diri dengan mereka sebelum anda dihalalkan atas ikatan pernikahan. So nak cakap macam mana lagi Tolonglah sombong dengan orang yang bukan mahram kita, dengan orang yang Allah tak bagi kita berdua-duaan dengan dia. Sombonglah. InsyaAllah itu menjadi ibadah. Apa maksud sombong, sahabat? Semalam ada kawan saya lah, kan, kawan saya yang dekat sini ni. Azan, kau tengok gambar ni aku selfie dengan seorang orang Arab. Tak apa, aku selfie dengan orang Arab, aku suka je. Jangan selfie dengan orang jual jubah dekat kedai. Kau agak-agak biar betul aku nak selfie dengan orang jual jubah kat kedai. Kau jangan cakap. Ada je jemaah umrah datang sini, kan mengadu kat Ustazah, orang Arab ni gatal lah Ustazah. Kenapa pula? Cakap kan tahu pula orang Arab tu tengah gatal. Dia nampak orang tu menggaruk. Tak Ustazah, bukan macam tu maksud saya, gatal. Ustazah tahu tak, tadi saya beli jubah kat kedai dia, saya terus tinggal. Dia pergi cuit punggung saya ni Ustazah. Itu dah gangguan seksual tak Ustazah. Saya boleh buat report. Amboi, kau nak jumpa report kat mana kat sini? Saya pun sembang. Kenapa dia macam tu kak? Saya duk keluar masuk kedai tu tak ada pun dia cuit punggung ke apa, tak ada pun. Taklah, dia handsome tau Ustazah. Saya pun ajaklah dia selfie. Masa selfie tu, dah orang perempuan tu ajak, lelaki Arab ni pun letaklah tangan kat bahu perempuan tu. Barulah ngam-ngam soy, dia kata, dah kau offer diri. Memanglah orang tu suka hati letak tangan kat bahu, cuit punggung kau. Kau gatal offer diri dekat dia pasal apa? Kan keluar dah bahasa Ustazah Zai. Geram ni, geram. Apa pun kejahatan yang wala taqrabu zina, takkan terbuka pintu zina tu kalau orang perempuan sahabat tak buka pintu. Lelaki nak raba tang mana kalau hang tak bagi? Berlaku rogol dan zina tu daripada mana kalau hang tak buka pintu? Faham tak maksud? Sebab itu kecuali orang yang dianiaya, nanti di hadapan Allah, aku bukan nak ya Allah berzina ni, aku tak pernah, aku kena rogol ya Allah. Rupanya dipanggil lelaki yang menganiaya itu. Pasal apa hang dulu rogol dia? Memanglah aku nampak dia seorang-seorang dalam hutan, aku pun rogol lah dia, peluang ada. Tapi aku geram, aku duk rogol dia ni sebab aku geram tengok perempuan-perempuan seksi kat luar sana. Aku nak kacau mereka tak boleh, tengah ramai-ramai. Kan ni aku nampak perempuan walaupun nampak alim, dia seorang-seorang, aku seorang, aku tarik dia masuk dalam hutan, aku rogol lah dia ya Allah. Pembalasan dari Allah tetap akan berlaku sahabat. Tapi kalau kamu yang buka pintu dulu, yang menggatai dulu bahasanya, jangan marahlah. Pasal apa pula orang tu duk letak bahu kat kita? Kan? Kau nak beli dah tahu kat kedai tu orang lelaki jaga, kau seorang-seorang pula, beli apa benda yang kau berkenan, tawar. Kan? Kalau ni mentang-mentang nak tawar-menawar, duk jack dia lebih-lebih, kenyit-kenyit mata. Sebaik tak jumpa Ustazah Zai, cucuk mata dengan lidi kan. Geram ni, geram. Sahabat-sahabat. Okey. Janganlah sekali-kali anda meniru suara orang lain, cara bicaranya atau cara jalan dan cara duduknya, agar diri anda terbebas daripada perhambaan berpelagian dan suka. Samalah macam orang duk suruh bila Ustazah gambar tu, Ustazah buat apa?
Apa macam mana korang suruh buat? Gitu kan. Tak reti. Apa lagi? Gitu. Apa? Gitu. Tak jadi sahabat. Alan tak ampun lah, hampa buat lah, aku tak reti. Saya tak suka. Minta maaf, saya tak suka je. Hampa suruh freestyle. Gini je lah Ustazah buat. Tak pun gini je lah. Korang buat lah, aku tak akan buat. Sebab aku tak reti. Bukan tak reti, tak suka. Sekian dimaklumkan. Dosa ke Ustazah buat macam ni? Orang kata macam lambang Kristian kan. Hidak lah pula. Saya tak cakap pun macam tu. Tapi saya tak suka. Sebab apa saya tak suka sahabat? Bagi saya, kita nak tiru apa sebenarnya? Benda yang saja-saja je Ustazah. Kan sekarang budak-budak gambar. Oh memang suka saja-saja. Agama Allah ni sahabat, kita nak meniru ke, kita nak buat sesuatu, mesti ada matlamat. Baru boleh dinilai ibadah. Kita saja suka-suka, dia tak jadi ibadah. Faham ya? Jadi tak tahulah macam mana lagi nak cakap. Jadilah dirimu. Kan? Jadilah dirimu. Sekian dimaklumkan. Ramai dah yang terasa. Patutlah Ustazah saya tegak je. Kan buat love. Love besar ke love kecil? Aku dah tulis. Apa love kecil? Oh macam tu tangannya. Love besar. Tak payah tunjuk-tunjuk kat tangan. Love di hatiku sudah membesar begitu. Kalau kau belah dadaku, kau nampak aku mencintai kau sepenuh jiwa ragaku. Cukup dah. Sesuai. Sekian dimaklumkan. Okay? Sesungguhnya daya tarik anda, keindahan dan kebagusan anda terletak pada kebebasan anda dalam berkarya dan memberi kesan. Kepetahan anda dalam menyampaikan dan ciri khas anda yang membeza dengan yang lain dalam mengutarakan maksud. Saya teringat sahabat-sahabat masa saya sekolah dulu. Cikgu bahasa Melayu saya, cikgu sastra saya kan. Bila nak pidato ke apa syair mesti Muzayanah kau wakil. Muzairah kau wakil. Kadang-kadang sekecil-kecil lah lawan dalam kelas ataupun lawan antara kelas, lawan sekolah, lawan peringkat daerah mana kan. Lepas tu nanti ada je orang cakap, kau ni pidato dah macam Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat tahu tak sebenarnya sejujurnya ketika itu hangpa. Jangan pula ketika itu saya memang suka dengar dia bercakap. Saya suka dia kan kalau bercakap kan apa? Alah dah lupa dah sebab dah tak sokong. Sekian dimaklumkan. Lupa dah apa dulu dia suka cakap. Bersemangat macam berapi-api. So saya kalau masuk pidato masa sekolah dulu, sahabat-sahabat rahmat Allah, suka intonasi yang macam ala-ala pidato dia tu macam nada-nada bunyi Indonesia. Anwar Ibrahim kan? Sebab dia baca kitab karangan Buya Hamka, sahabat. Kan? Tetapi tetap tak boleh jadi Anwar Ibrahim. Ketika itu tak adalah kan sahabat, tetap tak boleh jadi Anwar Ibrahim. Bila Ustazah suka tengok cara dia, Ustazah belajar apa yang aku nak apply masuk dalam cara aku pula berpidato. Saya suka. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tetap kita. So tajuk ini sebenarnya Dr. Aida Al-Qarni memberi nasihat kepada kita, jangan mudah nak meniru orang melampau-lampau. Jadilah dirimu. Saya nak jual karipak pusing Ustazah, tapi saya punya cara karipak pusing begini. Okeylah akak pusing je lah. Tapi walaupun pusingnya tak berapa nak jadi, orang kata sedap. Buatlah sedap cara akak. Tapi saya tengok orang yang buat pusingnya begitu, lakunya keras Ustazah. Akak belajarlah. Belum tentu lagi kalau akak buat begitu cara pusingnya laris. Yolah Ustazah, saya dah tiru dah karipak pusing dia. Tak masyuk banyak pun. Orang duk tanya, alah karipak pusing kau juga sedap. Yang akak nak pergi tiru karipak pusing dia pasal apa? Karipak pusing akak tu dah cukup sedap dah. Alah Ustazah, saya tukarlah balik resipi. Gitulah. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itu saja yang saya nak cakap. Ampun maaf zahir batin. Maknanya tajuk ini masih bersambung lagi besok. Besok Ustazah ada ziarah Kota Madinah. Sahabat-sahabat bawa jemaah. So mungkin tak dapatlah sesi pagi. Saya cuba insya-Allah untuk setiap hari bertemu dengan anda. Ampun maaf zahir batin. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.